الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai Tuhan yang melimpahkan kurniaan Dia kepada kita. Wallahu dzul fadlil azim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan ampunya, beri kelebihan yang tidak terhingga kepada kita sebagai manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita itu sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, orang Islam, orang yang dikurniakan kepada kita iman dan tauhid, ihsan dan Islam sebagai anak kunci supaya kita nak menujukan kepada negeri yang kekal abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai manusia duduk di dalam keadaan yang senang, keadaan yang mewah, keadaan yang segar, sehat, keadaan yang kita itu adanya keamanan di dalam negara kita dan adanya kesejahteraan di dalam dada kita. Semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah perkara daripada kurniaan Tuhan kepada kita. Janganlah sama sekali kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata kita tak terkabah, tidak berasa sedar, tidak ada perasaan perhubungnya dengan Tuhan yang memberikan segala-gala perkara kepada kita. Sedangkan perkara yang kita ada ulang alik hari-harian ini tak lepas daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Kalaulah nak bilangnya nikmat Allah Ta'ala bagikan kepada kita, nescaya kita nak bilang tak habis. Tetapi manusia kebanyakan, bukan semua, zaluman, bersangatan zalim. Zalim di sini makna menggunakan, meletakkan satu perkara tak kena pada tempatnya. Itu makna zalim. Lagi kufur. Kufur di situ mana kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan nikmat kemudahan hak Tuhan berikan kepada dia, di situlah tandaan alamat yang besar sekali kata
Tuhan tak menzalimi kita kalaulah Allah Ta'ala itu tariknya nikmat itu kembali, kelik, ambil daripada kita semula. Kerana kita sebagai manusia asal tidak ada apa-apa pun. Kita mari di atas muka bumi ini dengan tidak berpakaian. Mari dengan tidak ada harta benda walaupun sedikit pun. Mari dalam keadaan kosong. Mari dalam keadaan kita itu fakir dan miskin. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingati kita dengan firman kata, ya ayuhan nas, manusia semua. Kalaulah kita sebagai manusia, dengarlah ayat Tuhan biarkan molek. Walaupun kita duduk dalam keadaan berbagaimanapun, dengar molek apabila Tuhan nak ayat kita. Ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak terlepas daripada Allah. Walaupun kita berasa sakit diri kita, berasa kata kita mewah, berasa kata kita dapatnya itu, dapatnya ini, itu perasaan kita. Sebenarnya perkara tadi itu kita tak berasa megah sangat tu daripada Tuhan belaka, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala itu sangat kaya, sangat itu terpuji. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak hapuskan kita, wa ya'ti bi akharin, dan Tuhan datangkan benda yang lain atas muka bumi ini, nasaya Tuhan itu kuasa. Kenapakah hari ini sidang Jumaat yang dirahmati, kalaulah kita tengok suasana hidupan manusia hari ini, banyak daripada manusia kita ni gunakan nikmat Tuhan tak betul dengan cara yang Tuhan itu redha. Terutama sidang Jumaat dirahmati, pemuda-pemudi guna masa, guna umur, guna harta benda, gunanya tenaga, guna ilmu pengetahuan, guna segala nikmat yang Tuhan berikan kepada dia, tak kena dengan cara. Kenapa? Kerana dia berasa kata benda tu hak dia, berasa kata benda tu bukan hak Tuhan, hak dia. Sebab itulah dia guna ikut aku nak guna lagu mana. Perkara ni kita kena tasahih semula, kena kira semula, kena mikir semula, kena renung semula. Buat apa? Kerana kita pergi jalan tak kena. Kalaulah misal kita kata kita bawa kereta tak kena jalan, pasti kita kena hundur, pasti kita kena lekak semula. Sebab kita guna tak kena cara. Juga hari ni Allahu Akbar, guna nikmat Tuhan ni tak betul dengan cara. Kamar dia murihkan Tuhan pula. Apabila orang mengingati akan ajaran Tuhan, duk serabut gapo kita dengan demo. Kita tak ada gapo kali diri kita, ชีวิตของผมก็ชีวิตของผมไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่น. Diri hamba ni diri hamba, tak ada sakut dengan siapa. Ini perkataan yang keluar di bibir mulut setengah-setengah daripada orang Islam kita. Dia tak tahu. Kalau dia tahu cerak, dia tak cakap lagu tu. Kenapa? Boleh kelajak sebab begitu lalu. Karena kita duduk dalam suasana yang jauh daripada kebenaran, jauh daripada kuam pencing, benar-benar hak sungguh. Kerana manusia kita ni, ya tak ya pun, nak ataupun tak mau, ia adalah manusia. Ia tak boleh naik jadi pangkat malaikat ke? Tak. Nak naik pangkat jadi Tuhan, langsung tak boleh. Tapi dok berasa dengan hasutan daripada hawa nafsu, hasutan daripada syaitanir rajim, bawa kata manusia, mu nak hidup lagu mana tu dirimu. Tak usah dok gaduh sangatlah dengan ajaran hak dulu-dulu tu.
Hak tu ada dalam Quran, ada dalam ajaran tu hak dulu-dulu saja. Kita kena mikir konrun mai, kena mikir pasal baru. Tak boleh mikir pasal dulu-dulu lagu tu. Benda dulu terkadang kita kena kerak tubik pun ada. Tetapi benda dulu sebagai asas, hak nak kerak tubik tak boleh. Misal umpama kita kata, walaupun kita hidup pada korun ni, tahun 2023 ni, pasti manusia duk makan nasi situ. Pasti manusia duk minum air situ. Pasti manusia tu kena duk serap udara hak beribu tahun tu. Tak ada pun manusia tak ada serap udara, tak makan nasi, tak minumnya air. Boleh nak ubah benda lagu tu? Abadan tak boleh nak ubah. Tapi kenapa cara mikir kita boleh terlajak begitu lalu? Agama yang Allah Ta'ala bawa datang kepada kita ni sebagai agama Islam, agama sejahtera, agama yang Nabi kenalkan kata kita ni ada Tuhan, kita sebagai makhluk, kita sebagai perkara yang dikena jadi, tidaknya perkara tu duduk di tangan kita dengan cara 100%, kita tak boleh nak kira benda lagu tu. Terkadang kita kata amnat, kuasa duit tadi itu boleh buat segala-gala. Kita sengka setengah-setengah daripada orang sengka benda-benda lagu tu. Kalau kita baca dalam surat khabar, tengok dalam berita, dalam TV, dalam gapo, orang duit duk begitu. Dalam rumah dia ni penuh dengan duit. Masuk hospital, bomo kata penyakit kamu jadi ni, aku tak boleh buat apa. Gi lek sana Amerika, gi lek sana Holanda, gi ke mana pun atas dunia ni, doktor kata hamba tak kuasa nak buat ubat. Curah duit. Curah tahu. Kenapa curah tahu? Itu Tuhan nak royak kepada kita, wahai manusia, kata hak kita dak sengka tadi itu bukan dia. Walaupun duit salah satu daripada perkara yang kita kena guna pakai yang cheap, benda asasi di dalam hidupan manusia, kena cara dengan cara halal, jangan kita cari cara dengan haram. Walaupun begitu, tetapi kita nak gantung di atas dia sampai terlupa Tuhan, terlupa Tuhan yang menjadikan kita. Ini tak boleh. Terutama cara mikir hak baru ni, cara mikir pasal kata right from then, cara mikir globalisasi, dunia tidak adanya persempadan. Ini masuk di dalam cara mikir anak muda kita. Hak 30 turun ke bawah, hak atas 40 naik mari tu, enggak sikit. Ada juga mikir lagu tu pun. Ini daripada khutbah, daripada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, kita nak wipah semula kata, manusia, kita bukan nak duduk sini semua. Kita bukan nak duduk di sini tamu muka dunia ni kekal abadi, tak ada seorang pun tak ada. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jikalaulah nabi itu wafat, bagaimana ummah dia itu nak berkekalan di atas muka bumi ini? Tak boleh jadi. Kalau dunia ni tempat kekal sungguh, tempat kita nak duduk sedia kala sungguh, kenapa nabi kita wafat? Mana keterangan kata nabi kita wafat? Sekarang nabi duduk di atas bumi ke duduk dalam bumi? Duduk di dalam bumi, ditutupkan, ditanamkan di dalam bumi. Itu bukti, keterangan kata nabi kita telah wafat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lagi akan seperti juga, tak ada siapa pun. Sebab tu cara mikir kita kena mikir biar kena, supaya kita tadi itu jangan murih ke Tuhan. Hari ni orang murih ke agama, murih ke Tuhan, murih pada ajaran, sekadar nak jadi tak molek diri tu dak. Ya Allah, sampai situ umat kita. Sedangkan wallahu dzul fadlil azim, sedangkan Allah Taala di atas kita ni bersangat melimpah kurnia rahmat daripadanya. Kalau Tuhan nak buat ambil tindakan dengan kita, ma taraka 'alaiha min dabbah walau yu'akhidhullahu an-nasa bi zulmihim. Kalaulah Allah Taala itu nak ambil tindakan dengan orang yang zalim terhadap hak dia, ma taraka 'alaiha min dabbah, tak tinggal seorang pun atas muka bumi ini. Kuasa ke Allah Taala? Tak kuasa apa. Kuasa Tuhan ni kira gini, semua buat kita duduk dalam muka dunia ni bukan generasi bangsa kita sahaja Melayu.
Bukan orang Nusantara saja, seluruh dunia ni manusia ada ke tak manusia yang Tuhan tak wi makan, tak wi minum, tak ada tempat kediaman, tak ada pakaian, ada ke tak ada? Semua tadi itu duk di dalam aturan Tuhan, rezeki Tuhan belaka. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Semua benda hak atas jalan atas muka bumi ni Tuhan rezeki belaka. Tuhan beri belaka. Tak ada sikit pun mana hak Tuhan tak cara. Itu nak ayat atas kekuasaan Tuhan. Kiralah kita mikir. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali orang mari jumpa dengan dia, nak ayat rahmat Allah Taala terhadap kita ni, mari mengadu kepada Nabi, kata aku salah dengan ajaran Tuhan. Nabi tanya, temu semaya ke tak? Mu mari semaya jemaah ke tak seumpama ni? Mu dengar ke tak khatib dah baca ke apa? Dia jawab daripada Nabi, "Na'am, aku dengar ya Rasulullah." Lalu Nabi baca kata, "Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin." Sesungguhnya kebaikan itu sapuh akan kejahatan. Apa kita nak lawan ajaran Tuhan? Hari ni nak lawan ajaran Tuhan, nak pelaga dada, sokmo-sokmo. Apa kita boleh jadi gitu? Sidang Jumaat yang dirahmati, patutlah kita sebagai pemuda-pemudi, orang Islam yang ada lagi masa, ada lagi umur, ada lagi kesenangan, hendaklah kita ruddu ilallah, thumma ruddu ilallah. Kita pakat kembali, kelik kepada ajaran Allah, tunduk pada Tuhan. Walaupun kita salah setara mana, walaupun kita lagu mana lebih pun, walau lagu mana salah pun, walau lagu mana silap pun, kelik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala itu senantiasa nak maaf kepada kita. Jangan lawan ajaran dia. Walaupun kita tak molek secara mana pun, jangan lawan ajaran Allah Subhanahu wa taala, supaya kita boleh tenang duduk tamu bumi ini, dan kita boleh kemenangan apabila kita kembali kelik pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم اغفر لي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanalah hukumnya Tuhan. Semaya jangan tinggal, puasa Ramadan jangan tinggal, zakat harta, zakat fitrah jangan tinggal, buat haji, buat umrah jangan tinggal, buat kebaikan jangan tinggal. Karena itu adalah asas bagi kita sebagai orang Islam. Janganlah kita tertarik dengan hidupan dunia sampai kita paling daripada ajaran Islam, paling daripada ajaran kita beriman, paling daripada ajaran kita mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahaja anak kunci nak bukanya pintu syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan kepada kita, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kita masuk dalam ayat tu, mereka yang dengar ajaran yang molek, kemudian ikut perkara yang molek tu kita ikut. Jangan kita dengar ketebah saja, kemudian keluar tu baik pada masjid, lupa habis dah. Ini adalah orang yang merugikan masa dia, rugikan umur dia, kerana diri dia tadi itu tergantung dengan masa Allah Subhanahu wa taala beri. Mereka itu kalau dengar benda molek dan ikut benda molek, Allah Taala kata ulaikal ladzina hadahumullah,
mereka itulah ya Allah Subhanahu wa taala hidayahkan mereka. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itu orang yang mempunyai akal fikiran yang boleh menyelamatkan diri dia. Jangan kita jadi nakput, orang kecek saja, sedangkan kita tak boleh nak menyelamatkan diri kita. Hendak menyelamatkan diri kita tak boleh. Itu bukan matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.